Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Kita bertemu lagi dalam perkongsian adab dalam pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Ahlan Zimadun, Bazid Aziz, Muslimah Mahmud, Elvira, Kamiza Muhammad Amil dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon je sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah semua insya-Allah. Lalu pada pagi ini kita nak sambung pembacaan kita daripada buku Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullahu taala, yang mana terjemahannya adalah permulaan kepada petunjuk ataupun permulaan kepada hidayah. Dan kita telah tiba pada muka surat yang ke-53. Kita dah tiba pada muka surat yang ke-53. Maka di sini kata Imam Ghazali rahimahullahu taala pada muka surat yang ke-53. Lalu pada fasal-fasal sebelum ini menceritakan amalan daripada bangun tidur sampailah ke waktu subuh. Maka kata Imam Ghazali pada muka surat 53, ahlan kepada sahabat yang baru bersama, yang baru join, mohon dia sebaik untuk bantu share, kongsi dan juga sebar luas. Ahlan sebentar. Okey. Lalu kata Imam Ghazali, apabila Allahumma salli ala Muhammad, perenggan yang kedua, apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha. Apakah beza antara waktu duha dan waktu isyraq? Waktu isyraq ketika mana terbitnya matahari. Ada pula duha adalah apabila telah berlalu lebih kurang 1/4 daripada siang. Maka sebenarnya itulah waktu duha mengikut pandangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Lalu katakanlah Allahumma salli ala Muhammad, siang itu berapa jam? Katakanlah 12 jam. Maka bahagi 4. Bila berlalunya bahagian pertama daripada waktu tersebut dan masuk pada bahagian kedua, sebenarnya itulah waktu duha. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunat duha. Berapa rakaat nak solat duha? 2 rakaat atau 4 atau 6 atau 8. Lalu engkau kerjakan sembahyang ini 2 rakaat. 2 rakaat iaitu 2 rakaat sekali salam. Maka Imam Ghazali terangkan iaitu 2 daripada 2 boleh menjadi sampai kepada 8 rakaat. Seperti apa yang telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebenarnya sembahyang ini sangat baik dan sangat besar pahalanya. Oleh itu terserahlah kepada seseorang apakah dia hendak memperbanyakkan ataupun mengurangkan, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Lalu perenggan yang ketiga, dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampailah mata tergelincirnya kecuali hanya sembahyang ini sahaja, iaitu sembahyang sunat isyraq dan juga sembahyang sunat duha. Maka waktumu yang selebihnya hendaklah engkau isikan dengan salah satu di antara 4 perkara di bawah.
Lalu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, di antara matahari terbit sampailah matahari tergelincir, waktu itu tak ada amalan sunat yang lain daripada solat kecuali duha dan isyraq. Witir malam, solat yang lain adalah malam. Kecuali lah kalau ada kes-kes tertentu, contohnya gerhana, ataupun contohnya ada kes pengurusan jenazah, maka itu lain. Akan tetapi kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, masa lapang tu banyak. Lalu sebab itu kata Imam Ghazali, janganlah dijadikan masa itu berlalunya yang mana tidak ada padanya 4 perkara ini. Apakah 4 perkara yang Imam Ghazali sedang nak nasihatkan kepada kita? Kata Imam Ghazali, maka waktumu yang selebihnya selepas daripada dah guna untuk fardu, dah guna untuk sunat, dah guna untuk isyraq dan juga duha, maka waktumu yang selebihnya adalah engkau isikan dengan salah satu di antara 4 perkara di bawah. Apakah 4 perkara di bawah yang menjadi kayu ukuran? Yang pertama, yang terlebih afdal, yang terlebih utama adalah bahawa engkau habiskan waktumu itu dengan mencari ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang sia-sia yang sangat diminati oleh manusia pada zaman ini. Maka itu yang pertama. Nasihat dia adalah pada waktu itu habiskan waktu dengan menuntut ilmu. Siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam menuntut ilmu. Namun kalaulah susah, siapa yang nak mengajar sampai 20 jam ataupun berbelas jam? Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, okey, ilmu yang bermanfaat itu adalah, apakah ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang boleh menambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah ilmu yang bermanfaat. Dia takut nak buka puasa kerana Allah, maka pada waktu itu itulah ilmu yang bermanfaat. Seterusnya kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan dengan ilmu itu boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dan dengan ilmu itu boleh menambah penglihatanmu terhadap aib dirimu dan menambah makrifatmu dalam engkau beribadah akan Tuhanmu. Lalu yang pertama tadi, kenapakah pada waktu itu kita nak jaga masa dengan keempat-empat zikir ini? Maka supaya kita ada banyak masa untuk belajar ilmu. Habiskan dulu zikir-zikir, kemudian ada masa untuk belajar ilmu. Okey. Lalu ilmu tu apa? Ilmu yang bermanfaat. Lalu ilmu bermanfaat yang pertama boleh menambahkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, boleh menambahkan penglihatan kita kepada aib kita, bukan aib orang. Menambah dengan ilmu itu, kita makin melihat aib kita, kekurangan kita, supaya kita bertaubat ataupun kita sempurnakan. Yang ketiga, apakah yang dipanggil dengan ilmu yang bermanfaat? Yang ketiga adalah engkau menambah makrifatmu dalam engkau beribadah akan Tuhanmu dan menyedikitkan kegemaranmu terhadap urusan dunia dan menambahkan kegemarannya terhadap negeri akhirat dan membukakan pintu hatimu untuk mengenali bermacam-macam penyakit amalanmu sehingga engkau dapat menjauhinya. Ini dia ilmu bermanfaat. Yang pertama tadi, boleh menambahkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, kita makin lihat aib kita, bukan aib orang. Yang ketiga, menambah makrifat dalam beribadah kepada Allah. Dan yang keempat, pada waktu itu dengan ilmu itu boleh menjadikan kita dapat mengenali pelbagai macam penyakit amalan sehingga dapat menjauhinya, amalan-amalan yang buruk dan juga amalan yang tercela. Maka ini dia 4 yang dipanggil ilmu yang bermanfaat, yang mana penerangannya sangat detail. Kalaulah lepas ni bila kita tiba pada doa-doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya Allah aku meminta dan memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Lalu kita tahu, inilah 4 ciri ilmu yang bermanfaat yang Imam Ghazali tuliskan dalam kitab beliau. Okey. Kata Imam Ghazali, dan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu daya syaitan dan juga penipuan syaitan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu yang bermanfaat ini adalah perisai daripada serangan-serangan syaitan.
Sehingga dengan ilmu tersebut engkau kenal dengan kelicikan penipuan syaitan. Ketika syaitan menggoda ulama su' dan berhasil, maka ia akan menjadikan mereka sebagai sasaran kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Ia menjadikan mereka sebagai sasaran kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Lalu, sebab itu ilmu yang bermanfaat juga adalah perisai daripada pada waktu itu kita dapat menangkis serangan-serangan syaitan. Kerana mereka telah membeli dunia dan agama. Kenapa Allah murka pula dengan ulama-ulama su' ini? Kan kita timbul soalan. Kenapa Allah murka? Bukankah mereka dah ada ilmu? Maka kata Imam Ghazali, ulama su' ini mereka telah membeli dunia dengan agama. Dia membeli dunia dengan agama. Pada waktu itu dia mendapatkan agamanya melalui jalan dunia dan menjadikan ilmu sebagai alat yang digunakan untuk mengambil harta, memakan harta wakaf, harta anak yatim, harta orang miskin dan juga harta wakaf. Lalu ini sangat bahaya. Ketika mana pada waktu itu seseorang itu dia menjual agamanya. Antara caranya adalah bagaimana? Maka antara caranya adalah dia menjadikan sahaja ilmu dan juga benda-benda yang kita sebutkan tadi sebagai wakaf, sebagai zakat, sebagai segala-galanya dijadikan pada waktu itu sebagai perniagaan dan juga sebagai bisnes. Namun tak disalurkan kepada yang benar-benar memerlukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di sepanjang hari mereka hanya menghabiskan waktu untuk mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia. Untuk itu mereka sanggup menunjukkan segala kemahiran di hadapan orang ramai dan memperlihatkan kefasihan lidah mereka dalam berbahasa dan juga berbincang. Maka ini yang kita nampak pentingnya ilmu bermanfaat. Supaya pada waktu itu tidak diganggu oleh syaitan dan bila diganggu pun kita tahu apa yang betul dan juga apa yang salah. Berbeza dengan orang yang tak ada ilmu bermanfaat. Maka dia tak sedar dia sedang menempah nisannya sendiri mungkin. Nak gambarkan dekatnya kematian. Namun pada waktu itu Allahumma salli ala Muhammad, dia tidak ambil peduli tentang keadaan suasananya, hanya dirinya, lalu mungkin dia ambil sesuatu perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ghazali terangkan, nak tahu lebih detail tentang ilmu yang bermanfaat, baca kitab beliau Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Itu terjemahannya. Kata Imam Ghazali, semua ilmu yang bermanfaat itu telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jika engkau tergolong daripada ahlinya, maka hasilkanlah olehmu akan dia dan amalkanlah dengan isi dan juga kandungannya. Ini adalah kitab Imam Ghazali yang mana lebih detail berkenaan tentang masalah-masalah tasawuf dan juga masalah hati. Okey. Maka jika engkau boleh faham apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka engkau akan tergolong daripada ahlinya. Maka hasilkan olehmu akan dia dan amalkanlah dengan isi dan kandungannya. Kemudian engkau ajak mereka untuk menuntut ilmu tersebut. Maka siapa yang mencari ilmu yang bermanfaat, lalu dia mengamalkan ilmu yang bermanfaat, maka orang itu akan dipanggil azim, orang yang besar di alam malakut, seperti mana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Okey. Lalu kalaulah contohnya dah cari ilmu dah siang malam dah cari ilmu, masih lagi ada banyak masa. Nak buat apa pula dengan masa ini? Sebab itu datangnya nombor 2. Kata Imam Ghazali, nombor 2, apabila engkau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai daripada memperbaiki dirimu pada zahir dan batin, dan masih lagi tidak ada baki itu untuk engkau gunakan dalam menuntut ilmu. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala akan bawakan tentang perkara-perkara yang lain. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Imam Ghazali, apabila engkau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai daripada memperbaiki dirimu, sebab kita dah sebut ilmu yang bermanfaat, kita boleh tengok aib kita boleh tengok kurang kita. Okey, masih lagi ada banyak waktu. Maka baki waktu itu adalah baru gunakan untuk persoalan-persoalan fiqh.
lebih banyak guna untuk diri sendiri. Pada waktu itu ilmu berkenaan tentang diri sendiri. Dan barulah bila ada waktu lagi belajar tentang ilmu masail khilafiyah, ilmu yang ada tentang fiqh. Supaya engkau juga mengenali cabang-cabang ilmu fiqh dan permasalahannya yang juga terkadang timbul di waktu engkau berbuat ibadah. Lalu supaya ada basic, lalu kalau lah tengah ibadah, waktu itu apa nak buat? Lalu dengan ilmu menjadikan dia lebih jelas sama ada nak sujud sahwi ataupun tak perlu sujud sahwi, batal ataupun boleh teruskan dan sebagainya. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, supaya engkau mengetahui jalan tengah di antara segala permasalahan yang diperselisihkan oleh banyak orang ketika mereka sedang dikuasai oleh nafsu di dalam pertengkaran mereka. Kata Imam Ghazali, ini bukanlah ilmu untuk berdebat. Adapun orang yang berdebat pada waktu itu, dikhawatiri mereka pada waktu itu dikuasai oleh syaitan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini pun dengan syarat adanya lapang waktu, barulah belajar tentang fiqh dan sebagainya. Tetapi jika nafsumu selalu mendorongmu meninggalkan bacaan wirid dan zikir yang telah kami sebutkan dan merasa berat untuk melaksanakannya, dan ia sangat cenderung untuk menghabiskan waktu menuntut ilmu masail khilafiyah tadi, maka ketahuilah bahawa sebenarnya syaitan telah berhasil menanamkan suatu penyakit yang sangat berbahaya di dalam hati, iaitu cinta pangkat, cinta kemasyhuran, cinta harta benda. Oleh itu, hendaklah engkau berhati-hati supaya engkau tidak tertipu dengan godaan syaitan, sehingga nantinya engkau akan menjadi bahan tertawaan syaitan, maka ia akan membinasakan akan dikau dan mengejek-ngejek akan engkau. Lalu sebab itu disebutkan di sini bahawa nak belajar ilmu apa ataupun pada waktu itu nak buat apa, kembali kepada wirid, kembali kepada zikir yang Imam Ghazali telah ajarkan selepas daripada waktu subuh. Bila ada lebih, belajar pula ilmu yang bermanfaat. Bila ada lebih, barulah belajar ilmu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada perbezaan pendapat, di mana yang ada perbezaan pendapat di dalam fiqh. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila engkau telah mencuba mengamalkan wirid-wirid dan ibadah yang telah kami sebutkan, dah buat semuanya, dan engkau dapati akan dirimu tidak merasakan apa-apa keberatan dan tidak merasa malas melaksanakannya, bahkan tampak pada dirimu minat yang semakin bertambah mendorong engkau untuk mencari lagi ilmu yang bermanfaat, dan engkau tidak mengkehendaki dengan mencari ilmu itu kecuali hanya redha Allah dan juga untuk akhirat, maka menuntut ilmu ketika itu adalah lebih afdal daripada sunnah-sunnah yang lain. Ini baru datang kelebihan ilmu. Kadang-kadang orang tersebut pergi pada kelebihan ilmu, tapi kelebihan ilmu itu datang bagaimana? Satunya adalah niat. Dan pada waktu itu dia telah habiskan terlebih dahulu bahagian-bahagian bacaannya, sama ada daripada Al-Quran, daripada zikir dan juga sebagainya. Kita akan berhenti di sini. Saya minta maaf tak dapat nak buat perkongsian banyak pada pagi ini kerana ada sedikit sebanyak urusan. Kita nak cuba kembali balik kepada jadual kita. Namun mohon sahabat-sahabat doakan, internet saya sebenarnya masih down. Masih lagi down. Daripada Sabtu, daripada Ahad, Isnin, Selasa, hari ni hari kelima. Bahkan setiap hari 3 kali dah call kepada Unify, Saya pun tak pasti kenapa mengambil masa yang lama. Kalaulah sebelum ini sehari dah siap, mungkin ada banyak tempat nak diperbaiki dan sebagainya. Lalu sebab itu kadang-kadang banyak program yang kita masih lagi belum buat. Program yang kita buat pun kadang-kadang terhad 15 minit, 20 minit. Kita tak dapat nak tarik sampai sejam ataupun 1 jam kerana menggunakan data yang banyak, menggunakan mobile data. Lalu mohon doakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita akan sambung daripada perenggan terakhir itu kemudian, agar elok kembali internet saya, Unify saya, untuk kita berkongsi ilmu dan juga sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah dah 5 hari begini,
Kadang-kadang penceramah pun kita tak dapat nak jemput dulu, baru serahkan kepada penceramah waktu malam dalam perkongsian daurah lewat malam. Dan moga-moga bermanfaat. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.